Baik, tinggal kurang dari seminggu saja kita bakal menjengah masuk ke bulan Ramadan, ke pintu bulan Ramadan, dan pastinya bulan Ramadan tahun ini disambut dengan keadaan yang sangat berbeza. Terlebih lagi apabila kita sedang berada di dalam pelaksanaan Perintah Kawalan Pergerakan PKP, dan banyak persoalan yang timbul berkenaan apabila menjelangnya Ramadan ini, antaranya berkenaan dengan soal zakat, zakat fitrah, soal solat tarawih, dan mungkin juga soal solat Aidil Fitri nanti. Itu antara persoalan yang bermain di minda kita yang mungkin sepatutnya perlu dijawab. Dan untuk menjawab persoalan-persoalan ini, untuk memberi kita pencerahan berkenaan dengan persoalan-persoalan ini, sudah bersedia di talian melalui Skype adalah Ustaz Dr. Nurul Haq Syahir. Beliau adalah Setiausaha Panel Penasihat Undang-Undang Majlis Dakwah Negara. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, betul Setiausaha Panel Penasihat Undang-Undang Majlis Dakwah Negara? Setiausaha Panel Undang-Undang. Baik, terima kasih Ustaz. Ustaz, pertama sekali yang bermain di fikiran kita adalah apabila kita nak masuk bulan Ramadan ni biasanya kita akan membayar zakat fitrah. Dan andai kata perintah PKP ini dilanjutkan, bagaimanakah cara yang wajar yang sepatutnya kita aplikasikan untuk memudahkan kita melaksanakan tanggungjawab untuk membayar zakat fitrah ini, Ustaz? Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berkenaan zakat dan umpamanya seperti solat tarawih, first of all kita kena tunggu keterangan daripada Jabatan Agama Negeri. Ya. Tapi yang menurut kajian saya, di Penang tidak mengenalkan bayaran melalui online. Dan saya berpendapat kalau bayaran zakat secara online ini lebih menempati dan selaras dengan pemasukan PKP. Jadi saya nasihatkan kalau boleh bayar melalui online, lakukan secara online lah. Tapi kalau macam di tengah negeri di Kedah, dia benarkan kaunter zakat beroperasi, maka kita kena bayar zakat seperti biasa kepada amil yang bertauliah yang dilantik. Itu kena muncul lah, pastikan. Sebab takut ada kes penipuan mungkin PKP ini. Tapi kena patuh juga di Kementerian Kesihatan Malaysia, terutama daripada aspek penjagaan social distancing. Ini kalau bayar zakat di kaunter tu dikenalkan, kita kena tunggu keputusan daripada Jabatan Agama Islam lagi. Ustaz, lagi satu Ustaz. Okey, kita serba maklum bahawa ahli ihwal pentadbiran agama ini dia jatuh di bawah pentadbiran kerajaan negeri. Setiap negeri mempunyai pendekatan berbeza. Ada yang membenarkan dengan syarat penjarakan sosial yang ataupun penjagaan kesihatan yang rapi diaplikasikan sebelum membayar zakat itu. Tetapi ada juga yang sudah bergerak ke hadapan dengan seperti Ustaz sebutkan tadi, melaksanakan bayaran zakat fitrah ini secara online. Tapi salah satu lagi persoalan, kebiasaannya apabila kita menunaikan bayar zakat fitrah ni, ada lafaznya, ada handshake-nya. Jadi bagaimana persoalan itu Ustaz? Adakah ini sudah diterima ataupun berpindah ke platform online tu, perkara itu sebenarnya sesuatu yang bukan satu keutamaan yang penting, bayaran zakat itu? Dia ini lafaz akad zakat tu sunat. Dia menyebut lafaz itu bukan sesuatu yang wajib. Kalau kita tak lafazkan, zakat tetap sah. Ya. Kemudian berkenaan dengan salam tangan tu, itu memang tak ada dalam syarak lah. Itu lebih kepada amalan budaya masyarakat. Jadi saya rasa antara hikmah PKP ini dikuasakan. Jadi kita boleh bezakan mana yang hukum syarak dan mana yang budaya, adat yang sering dikaitkan dengan agama.
Mungkin ramai yang terkeliru antara syarat sah ataupun syarat wajib, adat dan juga budaya. Baik, Ustaz, Ya. satu lagi persoalan adalah mengenai dengan solat tarawih. Kita uh, ada yang mula berkicau di laman sosial menyatakan sudah merindui mendengar jemaah di sebelah mereka tarawih bersama-sama. Tetapi dalam keadaan PKP ini kita digalakkan untuk tinggal di rumah. Ini satu normal baharu. Jadi kalau solat tarawih itu macam mana cara kita untuk mengimarahkan malam-malam di bulan Ramadan ini? Hmm. Okey, solat tarawih ni dia adalah ibadat sunat khusus di bulan Ramadan. Jadi kalau kita tak buat, memang kita rugi besarlah. Ya, tapi dia tak semestinya buat di masjid. Terutama dalam tempoh PKP ni, kita boleh buat di rumah bersama ahli keluarga, isteri, anak-anak, ibu bapa dan umpamanya lah. Dan pahala berjemaah tu tetap dapat, tak berkurang pun. InsyaAllah. Ya. Dan bagi saya, untuk para suami, ketua keluarga, ini masa dia untuk mengimamkan isteri dan anak-anak. Ya, dia jadikan hubungan kekeluargaan itu lebih erat daripada sebelum ni. Ustaz, satu lagi persoalan adalah berkenaan dengan kita bermaklum semalam mungkin Jumaat terakhir sebelum kita masuk ke bulan Ramadan, dan ada juga tuntutan yang dibuat ataupun cadangan yang dibuat agar solat Jumaat ini dibenarkan dengan syarat, kerana kita bermaklum juga masjid dan surau ada di beberapa negeri yang dibenarkan beroperasi dengan syarat hanya 3 individu, iaitu imam, bilal dan juga AJK surau untuk menghidupkan surau itu dengan laungan azan. Berkenaan dengan solat Jumaat ini, apa pandangan Ustaz, terutamanya ketika kita berdepan dengan wabak COVID-19 ini? Okay. Yang tadi yang disebutkan tadi berkenaan dengan solat jemaah 3-4 orang itu sebab itu fardu kifayah. Jadi dilakukan oleh imam, Qudsiah, Bilal kan. Jadi dia nak melepaskan tanggungjawab seluruh muslim daripada kewajipan fardu kifayah menunaikan solat secara berjemaah. Okay. Tetapi berkenaan solat Jumaat ini dia tak bolehlah orang. Ya. Walaupun ada pendapat yang nak pecah 3-4 orang, tapi pendapat itu lemah. Pendapat yang lemah tidak boleh digunakan dalam fatwa. Ya. Dan bagi saya, kefarduan solat Jumaat yang apa yang saya belajar selama ini, kefarduan solat Jumaat ini digugurkan sebab PKP ini diperkenalkan, dikuatkuasakan atas dasar ancaman terhadap nyawa. Maksudnya jangkitan COVID itu. Disebut dalam kitab fiqh Minhajul Qawim, dia kata wa min al-a'zar, iaitu daripada keutamaan syar'i yang menggugurkan kefarduan solat Jumaat, al-khawf ala nafsihi. Maksudnya dia takut ancaman terhadap nyawa. Jadi apabila berlaku wabak COVID ini, dia ghalib bukan, maksudnya kuat sangkaan itu dia akan mengancam nyawa orang ramai. Jadi atas dasar ini digugurkan kefarduan solat Jumaat. Jadi pada saya tidak wajar untuk buat tuntutan agar solat Jumaat ini diberikan juga walaupun dengan bersyarat. Sebab saya khawatir kalau kerajaan benarkan, penganut agama lain pun akan perkara yang sama. Ustaz, jadi kita nak bukti di mana kita bukti. Okay. Ustaz, kita tinggal soalan terakhir Ustaz. Apa nasihat ringkas Ustaz kepada umat Islam di seluruh negara ini ketika mana ada lagi yang mungkin tak boleh, tak biasa lagi dengan normal baharu, berjemaah di rumah, tidak pergi ke masjid untuk solat tarawih. Apa nasihat Ustaz? Nasihat itulah. Saya nasihat umat Islam supaya sentiasa bersabar sebab semuanya terkesan. Saya terkesan, Mak Cik Agung Tisang pun terkesan, kan? Orang yang makan gaji harian pun terkesan. Jadi sebab tujuan PKP ini dikuatkuasakan untuk mencegah penularan COVID, bukan untuk halang kita daripada beribadah. Ya. Satu lagi saya nak highlight kalau sempat. Ya. Ringkas.
saya ada terbaca mengenai peningkatan kes dera rumah tangga, Ya. suami, saudara isteri dan anak-anak sebagainya dalam tempoh PKP ini meningkat banyak 44%. Antara aduan yang sampai kepada pihak berkuasa ialah suami pukul isteri sebab isteri tak masak, tak buat kerja rumah semua ni. Perlu saya ingatkan bahawa memasak, cuci baju, buat kerja rumah, kemas rumah ini bukan tanggungjawab isteri dalam syarak. Ya? Kalau isteri buat itu adalah sukarela dia dan dia berpahala lah. Ya? Kemudian nasihat saya, kalau ada mana-mana mangsa dera, mangsa keganasan rumah tangga, sila dapatkan bantuan, boleh hubungi talian kasih, ya, Kementerian Wanita, nombor dia 15999, ataupun kalau takut call, takut pendera tahu, WhatsApp nombor 019-261-5999. Ya. Baik. Dan bagi alamat dan nama. Baik, terima kasih Ustaz Dr. Nurul Haq Shahir, Setiausaha Panel Penasihat Undang-Undang Majlis Dakwah Negara. Kita harapkan seluruh umat Islam mengambil penasihat ini dan juga terutamanya apa yang isu disentuh oleh Ustaz tadi adalah berkenaan dengan isu keganasan rumah tangga. Kaum lelaki perlu ingat anda ketua keluarga, anda ketua rumah, tanggungjawab itu kepada anda, dan isteri adalah pembantu anda, bukannya orang gaji anda. Terima kasih Ustaz. Assalamualaikum.